Perolehan kapal tiris adakah dibiarkan karam? Kami mengharapkan kerjasama yang lebih strategik dan signifikan dengan rakan kongsi yang boleh dipercayai. Ini akan meningkatkan keupayaan industri pertahanan dan keselamatan domestik dalam menghasilkan perkakasan dan teknologi ketenteraan khusus. Demikian Menteri Pertahanan Datuk Seri Utama Muhammad Hassan menciap di Twitter rasminya. Hendaknya apa yang diciap bukan sekadar ciapan buat perasa halwa telinga. Sebelum ini, Kementerian Pertahanan MINDEF mengumumkan pembatalan 5 perolehan yang melibatkan bekalan dan perkhidmatan serta projek infrastruktur kerana akan dilaksanakan secara tender terbuka. Bermula tahun 2023, 5 perolehan yang melibatkan bekalan dan perkhidmatan serta projek infrastruktur telah dibatalkan dan akan dilaksanakan secara tender terbuka. Ia selaras dengan dasar kerajaan pada masa ini yang mengutamakan ketelusan dan value for money. Justru sebarang ketirisan dan salah laku sepanjang proses tersebut adalah sesuatu yang tidak akan sesekali dikompromi dengan mana-mana pihak yang melakukan tindakan salah laku demi kepentingan peribadi, kata kenyataan itu pada Khamis lapor beberapa media. Menurut laporan, MINDEF mengambil perhatian serius kenyataan Perdana Menteri yang juga Menteri Keuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim mengenai ketirisan perbelanjaan yang disampaikan pada Majlis Dialog Belanjawan Kerajaan 2023 di Putrajaya Selasa lalu. MINDEF juga tidak akan teragak-agak untuk melaporkan sebarang ketirisan dan ketidaktelusan terhadap proses perolehan tersebut kepada pihak berkuasa untuk tindakan selanjutnya. Jelas kenyataan itu seperti dipetik. Baru-baru ini, Menteri Pertahanan telah membuat lawatan ke tapak pembinaan projek kapal Littoral Combat Ship atau LCS di Lumut. Selepas lawatan tersebut, Muhammad telah mengeluarkan kenyataan. Demi kedaulatan perairan negara, Kementerian Pertahanan telah mengarahkan supaya projek pembinaan kapal LCS ini disiapkan mengikut pelan mobilisasi yang telah ditetapkan. Pembinaan fizikal LCS pertama dijangka siap dan berada di permukaan air pada 2024. Menurut Kementerian Pertahanan TLDM dan Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT, kapal LCS mesti disiapkan supaya keperluan TLDM dan warganya tercapai demi mengukuhkan sistem pertahanan dan perairan negara. Sekejap, apa terjadi kepada laporan Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara PAC yang pernah dipengerusikan oleh Wong Kah Woh yang begitu gigih membongkar skandal 9 bilion ringgit LCS. Laporan yang disediakan oleh Jawatan Kuasa Perolehan Tadbir Urus dan Keuangan yang diketuai oleh Tan Sri Amrin Buang berhubung pembinaan LCS itu di mana kedudukannya ketika ini. Rakyat nak tahu siapa pembekal putih kapas dan Zainab Muhammad Saleh yang namanya disebut oleh Rafizi Ramli dahulu. Menurut laporan Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara PAC dikeluarkan semalam, menurut jadual asal setakat Ogos 2022 sepatutnya 5 buah kapal LCS harus disiapkan dan diserahkan kepada TLDM. Untuk rekod laporan PAC setempat 247 halaman itu antara lain mendedahkan pembayaran projek LCS berdasarkan kemajuan aktiviti atau pembekalan item dan bukan berdasarkan kemajuan sebenar. Ini menyebabkan bayaran kemajuan LCS 1 melebihi kemajuan kerja sebenarnya sebanyak 21.1%. Bayaran sebanyak 63.8% berbanding kemajuan kerja sebenar sebanyak 42.7%. Kata PAC, tiada satu LCS disiapkan meskipun kerajaan telah membayar 6.083 bilion ringgit untuk projek itu menerusi kontrak kepada Baltic Naval Shipyard Sedia Berhad atau BNS secara rundingan terus. Walaupun rakyat memahami hasrat kerajaan untuk memastikan perairan Malaysia dipertahankan, rakyat tidak mahu melihat mereka yang menyeleweng dana negara dilepaskan begitu sahaja. Lagipun Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri mengesahkan ketirisan dalam kerajaan yang lalu begitu besar sehingga melibatkan berbilion ringgit. Katanya tanpa kebocoran yang berlaku, negara boleh menjimatkan sehingga 10 bilion ringgit dari kebocoran sistem perolehan ini. Jurucakap melihat ia umpama malapetaka yang menyusahkan rakyat hari ini kerana gangguan yang berlaku terhadap tanggungjawab kerajaan untuk memberi bantuan secukupnya kepada mereka. Mohon penjelasan MINDEF, adakah penjenayah yang mendapat laba haram daripada kerajaan dahulu akan dilepaskan hidup senang lenang sementara rakyat dihimpit kesengsaraan? Ingat, rakyat sentiasa memerhati